Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, ada banyak juga kekeliruan yang saya dengar tentang mula-mula kata bila tak ada dalil maka tak ada larangan boleh buat. Tiba-tiba bila kata tak ada dalil khusus maka tak boleh buat. Jadi kalau tiada larangan, sebenarnya Imam Nawawi tak perlu bantai pun orang menghidupkan malam nisfu Syaban dengan 100 rakaat. Adakah Imam Nawawi tak faham takhrish manat? Lepas tu dalil kenduri arwah tak ada yang melarang. Habis tu dalil Ibnu Majah tu yang Nabi kata siapa berkumpul, hadis Jarir yang mengatakan, bukan Nabi kata, Jarir kata kunna nara al-ijtima' inda ahli mayyit wa sunnat at-ta'am min an-niyahah tu. Aku menyangka bahawasanya kami sahabat menyangka memandang orang yang berkumpul di rumah si mati dan buat makanan adalah meratap. Umar juga memahami perkara itu. Maka itu dalil. Dan jika dikatakan tiada dalil dalam bab ibadat ini, saya sebut dah tadi, sebenarnya ada dua benda. Ada keperluan dan tidak ada larangan. Kalau Nabi tak buat, maka kita tinggal. Kalau tak, nanti orang sembahyang 8 rakaat, dia kata, apa larang saya? Nabi tak larang pun. Jadi benda-benda macam ni kita kena clear. Baik. Kemudian saya bukan saja nak sebut masalah Wahabi tak Wahabi ni, tapi saya tengok lafaz ini digunakan secara tidak berdisiplin. Kita marah orang kata kita ahli bid'ah. Saya pun tak setuju. Kalau ada kawan-kawan saya, anak murid saya ke mana-mana yang bersama dengan saya tiba-tiba panggil orang ahli bid'ah, saya akan marah dia. Tapi kalau orang guna tak disiplin kata kita Wahabi, sedangkan kita bukan Wahabi. Saya bukan marah orang kata saya bukan marah orang kata orang lain Wahabi. Kalau betul dia Wahabi tak apalah, tapi kalau bukan, masalah. Okey, kemudian tentang ta'assub dengan ikut. Jangan keliru bila kita tak ta'assub ulama, bukan makna kita tak ikut ulama. Kita ikut, tapi bila mana dia silap, kita tak pertahan. Bahkan dalam masyarakat negara kita pun bukan kita guna mazhab Syafi'i secara total. Dalam bab jual beli pun kita tak guna mazhab Syafi'i, dalam bai' mu'atah. Jadi adakah kita ta'assub? Kita tak ta'assub. Tapi bila kita tak ta'assub, boleh. Tapi orang lain tak ta'assub, tak ikut mazhab Syafi'i, kita marah. Tapi bukan, Ustaz, engkau bukan. Ni saya berdepan dengan situasi ni. Saya kalau sembahyang subuh dengan imam mazhab Syafi'i, saya kunut. Saya tak pernah buat mazhab saya sendiri. Dan kalau orang nak suruh saya jadi mazhab, jadi imam, ni mazhab lah, jadi imam kan, saya tak nak jadi imam, kerana saya tahu mazhab negara kita mazhab Syafi'i. Saya menghormati mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i. Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad tidak boleh membid'ah masalah kunut. Tapi kalau ada orang bid'ah kan, dia mengikut Abu Malik Al-Ashja'i, kerana Abu Malik seorang sahabat pernah menghukum bid'ah dulu kunut subuh. Jadi kalau kita awak guna istilah mazhab bid'ah hasanah, tapi awak tak faham, Imam Nawawi mungkin sebut bid'ah hasanah tapi bid'ah munkarah. Jadi bila sebut bid'ah dhalalah, Imam Nawawi sebut bid'ah munkarah, yang bid'ah munkar dan qabih, yang buruk. Takkan nak kata bid'ah hasanah lagi. Saya bagi bukti tadi, jadi tuan-tuan boleh nilai lah. Dan yang terakhirnya, sebelum saya kata saya nasihatkan dua golongan yang berpegang kepada mazhab manhaj salafinya, yang berpegang kepada manhaj syafi'inya. Kita berlapang dada dalam isu ni. Orang berbeza, banyak lagi kita benda sama, tapi kita boleh berbeza. Dan kita berbeza tu dalam keadaan harmoni. Maksudnya kita jumpa, lepas ni saya jumpa dengan Ustaz Engku, saya boleh makan, minum sama-sama, saya belanja dia, tak ada masalah. Kita berbeza, tapi ada banyak benda kita sama. Kemudian bila kita berbeza dan dalam situasi, kita biasakan budaya ni. Kita duduk sekali, kita bincang, banyak benda boleh selesai. Dia faham, Ustaz Engku faham metodologi saya pun faham metodologi dia. Jadi saya mengharapkan supaya budaya seperti ini diselalukan. Baik. Kemudian, dan yang terakhirnya, bila saya mengatakan tidak boleh dalam bab ibadat ni, sebenarnya itu lebih selamat. Tadi Ustaz Engku sebut imra'atuhu tu ada dalam kitab Mishkah Masabih. Kita kena tahu, dalam bab hadis sesuatu tidak dipanggil sebagai ada sehingga dibuktikan dengan sanad. Kalau tak, semua orang boleh kata ada hadis. Kalau macam tu rosak agama. Mesti bawa dalil mengatakan imra'atuhu tu ada dalam kitab sunnah. Kerana dalam sunnah Abu Daud tak ada imra'atuhu, isterinya, isteri si mati, tapi orang lain, perempuan lain, imra'atin, orang lain yang buat makan. Jadi apa saja metodologi yang saya pegang, bila saya tengok satu isu, saya akan pilih pandangan ulama berdasarkan kepada akademik. Saya akan pilih, bukan selektif, bukan yang mana kita nak, kita suka kita ambil, yang mana kita tak suka kita buang. Bukan macam tu. Kita nak tengok dari sudut yang mana ada kekuatan dalil. Bukan kita hebat lagi pada Imam Syafi'i dah. Tapi bila kita pilih mazhab Imam Ahmad tu setanding dengan Imam Syafi'i. Itu yang kita nak. Ada maknanya ruang untuk kita berbicara, untuk kita berbincang, untuk kita memilih pandangan. Kerana kalau tuan-tuan pun jual beli tak ikut mazhab Syafi'i,
Bak tempah pun tak ikut mazhab Syafi'i, tapi orang lain tak ikut mazhab Syafi'i, tuan-tuan marah. Tuan-tuan kata ini sesat, memecah belahkan masyarakat. Tak, kita berbeza dalam keadaan kita harmoni. Dan yang terakhir, saya terima kasih kepada moderator dan saya terima kasih kepada Ustaz Engku kerana mengadakan program seperti ini, dan saya mengharapkan supaya kita senyum-senyum saja. Lepas ni jangan pukul saya pula bila saya nak balik kan. Saya tak. Saya sayang semua kita bekerja dalam ruang yang kita boleh bekerja. Kita berbeza dalam ruang yang kita boleh berbeza. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua ahli sunnah. Kalau ada ruang, macam Ustaz Engku sebut tentang bid'ah dalam akidah tadi, kalau ada ruang yang kemudian kita akan cuba bahas, kerana ini bukan tempatnya. Wallahu taala alam. Jadi terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau kalam saya minta maaf Ustaz Engku kalau kalam saya menyakiti, saya minta maaf. Saya tidak maksudkan, begitu juga tuan-tuan, saya tidak maksudkan. Saya kata sebahagian berdasarkan pengalaman peribadi saya. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.